Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada mukhtasar mazhab akidah dan firqah umat Islam, yang mana sebelum ni kita bahas panjang berkenaan dengan salah satu kelompok dalam akidah umat Islam ini, iaitu kelompok Mu'tazilah. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk pada perbahasan yang baru, iaitu kelompok seterusnya ataupun mazhab seterusnya yang disebut dengan nama mazhab Jabariyah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Apa dia kata? Dia kata Jabariyah datang daripada perkataan jabar. Jabrun maknanya terpaksa, iaitu hamba itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada lahirnya daripada perbuatan tersebut, iaitu yang pada zahirnya lah. Mungkin ni tersilap ejaan lah. Okay. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya di sisi Jabariyah ni ialah mereka berfahaman kita sebagai manusia ni selaku hamba Allah Azza wa Jal, kita terpaksa menjalankan segala kehendak Tuhan. Hamba itu tiada kuasa, hakikatnya tiada kehendak dan tiada ikhtiar baginya. Itu pembeza dia. Hamba itu tiada kuasa, itu sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Memang kita tak ada kuasa. Kuasa tu izin daripada Allah Azza wa Jal. Okay. Tiada kehendak dan tiada ikhtiar, yang ni dah lain. Kita ada kehendak kita dan kita ada ikhtiar yang Tuhan beri pada kita. Yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah Subhanahu wa taala jua. Dia nak sebut sini ialah segala tindak tanduk yang dilakukan oleh satu orang manusia tu, sebab manusia ni ialah makhluk yang mukallaf, makhluk yang menerima perletakan tanggungjawab dosa dan pahala. Jadi kita ni menggerakkan semua perancangan Tuhan, termasuklah benda-benda buruk yang berlaku pada diri kita, benda-benda yang Tuhan tak suka, itu pun ialah datang daripada gerakan yang Tuhan izinkan. Itu dulu nak bagi faham Jabariyah tu apa dia. Adapun Jabariyah ialah nama golongan yang berfahaman begitu. Mereka itu melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seorang hamba untuk melakukan ikhtiar. Dia nafi terus. Maknanya hamba tidak ada kuasa ikhtiar. Mereka berkata bahawasanya manusia itu sama seperti al-jamadat, iaitu benda-benda makhluk-makhluk yang tak bergerak, seperti pokok, batu, apa-apa sajalah yang disebut sebagai al-jamadat, iaitu benda-benda yang beku. Pada lahirnya sahaja kelihatan berbeza. Maknanya pada zahirnya sahaja kita dengan al-jamadat ni berbeza,
tapi dari segi apa yang tertakluk pada kita untuk berlaku, itu ialah daripada Allah Azza wa Jal. Maknanya macam mana batu dia diletakkan di satu kawasan tu, dia tak bergerak, dia tak akan dialihkan, kerana itu ialah ketentuan Tuhan pada dia. Okay. Kesimpulannya ialah bahawa perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah, seperti juga jasad kita. Maknanya segala benda yang kita buat ni, tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan duduk dalam majlis ni, ini ialah ketentuan Tuhan yang kita tidak ada daya upaya untuk tolak ataupun untuk ubah ke lain. Itu maksud dia. Okay. Kalau sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah dan sebahagian daripadanya dicipta oleh manusia sendiri, maka berlakulah syirik dalam perkara af'al. Itu fahaman dia orang. Iaitu mereka mengatakan, kalau kita i'tiqad, kalau kita faham apa yang kita buat sekarang ni ialah datang daripada kehendak dan ikhtiar kita, maka itu syirik kepada Allah, iaitu syirik dalam af'al. Sebab kita kena tahu af'alullah, af'alul ibad muqtarin bi af'alullah. Itu yang mereka pegang. Perbuatan yang manusia duk buat ni, makhluk duk buat ni, dia ada hubung kait dengan apa yang Allah Ta'ala rancang. Dari satu sudut dia betul, tapi dia lajak lebih sikit. Dia kata kita ni tak ada langsung iradat, tak ada langsung ikhtiar, tak ada. Kita tidak ada yang tu. Okay. Kemudian dia kata lagi, benih fahaman ini ialah datang daripada kelompok Yahudi asalnya. Kemudian mereka mengajarkannya kepada orang-orang Islam. Orang yang pertama menyebarkan ajaran ini kepada orang-orang Islam ialah Ja'ad bin Dirham. Ini ialah orang yang mula-mula menyampaikannya. Dia menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. Dan Ja'ad itu telah berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan fahaman yang dibawanya ini, iaitu yang bernama Jaham bin Safwan. Jadi dia datang daripada Ja'ad bin Dirham. Lepas pada tu dia ada anak murid nama dia Jaham bin Safwan. Seterusnya golongan Jabariyah ini memasuki ke dalam ajaran mereka itu beberapa penyelewengan yang lain. Yang dia punya penyelewengan utama dia ialah kita semua ni tertakluk pada kehendak Allah Azza wa Jal. Kita tak boleh buat apa-apa melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, walaupun benda tu salah, walaupun benda tu Tuhan tak suka. Kita termasuk dalam golongan yang disebut sebagai pesalah, penjenayah pun Tuhan tak boleh nak jatuhkan hukuman sebab kita buat apa yang dia arahkan. Itu fahaman Jabariyah yang datang daripada Ja'ad bin Dirham, diteruskan oleh murid dia iaitu Jaham bin Safwan. Okay. Para ulama salaf dan khalaf telah menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. Di antara mereka ialah sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya fahaman ni keluar waktu sahabat duk ada lagi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menegaskan kepada kelompok Jabariyah itu dengan mengatakan, adakah kamu menyuruh orang supaya bertakwa kepada Allah, padahal kamu telah menyesatkan orang-orang yang bertakwa? Kempen orang suruh takwa, tapi dalam masa yang sama menafikan ketakwaan itu daripada hasil usaha kita. Kita di sisi Ahlussunnah kita tahu Tuhan yang menjadikan orang tu nak jadi baik, nak jadi jahat. Tapi pemilihan untuk jadi baik dan jahat itu dia duduk di bawah bab yang dinamakan dengan ikhtiyarul insan. Manusia dia boleh pilih. Dia boleh pilih benda tu. Kemudian apa lagi? Adakah kamu melarang orang-orang daripada kemungkaran, padahal dengan sebab ingkar kamulah zahirnya beberapa kemungkaran? Ini kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada mereka kelompok Jabariyah ni. Wahai keturunan munafikin, ini kata Abdullah bin Abbas, penolong orang-orang yang zalim dan pengawas masjid-masjid kepunyaan orang-orang fasik, sebenarnya daripada kamu zahirnya pembohong terhadap Allah yang meletakkan dosa yang dilakukan kepada Allah dengan dinisbahkan dosa itu kepadanya secara terang-terangan. Okey. Poin dia sini, Jabariyah
dia nak buang konsep dosa pahala. Dia nak buang yang tu. Dia tak nak kita ni ada dosa. Dia pun tarik satu teori, kita ni semua bergerak di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang kita tahu, banyak ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, banyak hadis Nabi sebut tentang manusia ni ada iradatnya, ada ikhtiarnya. Allah Ta'ala menjadikan yang baik, menjadikan yang buruk. Cuma Allah Azza wa Jalla memberi kuasa pilih pada manusia untuk dia pilih jalan mana. Dan bila mana dia pilih, dia akan dapat package pilihan itu. Itu yang disebutkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya satu orang tu dia pilih nak buat kebaikan, maka dia tak akan tersasar pergi ke arah kejahatan. Dengan syarat kebaikan itu tidak samar. Sebab bila mana dekat dengan akhir zaman ni, dia akan timbul satu pula isu, kebaikan bertukar menjadi kejahatan, kejahatan dilihat sebagai kebaikan. Itu dia panggil kesamaran ataupun syubuhat. Itu zaman kita. Zaman kita sekarang. Okey. Jadi nak tunjuk pada kita, waktu sahabat belum lagi keseluruhannya meninggal, fahaman ni dah ada. Kalau kita ingat lagi tadi, apa yang disebut, yang mula-mula sekali bawa ni ialah Ja'ad bin Dirham, tabi'in secara umumnya. Dia satu orang yang sempat jumpa sahabat. Jaham bin Safwan pun sama. Maknanya orang-orang yang sempat melihat sahabat Nabi. Dan mereka ni yang menganut fahaman Jabariyah ni bukanlah daripada orang-orang kebanyakan, tetapi orang yang ada pengaruh, orang yang dihormati, orang yang dipandang sebagai orang-orang baik. Sebab tu kalau kita tengok kata-kata Abdullah bin Abbas ni clear. Dia kata apa? Wahai keturunan munafikin, merujuk kepada yang mula-mula membisikkan fahaman ni ialah daripada Yahudi. Sebab mereka tu memang umurun multabisah, ada perkara-perkara yang mengelirukan, dia orang cuba nak buat pada orang Islam. Okay. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Mereka ini ialah penolong kepada orang-orang yang zalim. Merujuk juga pada orang Yahudi, sebab zalim sama makna dengan syirik. Okay. Dan pengawas masjid-masjid kepunyaan orang-orang fasik. Ni kata-kata Abdullah bin Abbas waktu dia hidup lagi. Nabi dah wafat, dia masih hidup, dia tengok masjid-masjid yang menjadi tempat berkumpulnya orang Islam sudah mulai masuk padanya fitnah-fitnah. Maknanya yang memegang, yang menganuti fahaman ini ataupun ajaran ini ialah orang-orang yang melazimi salatul jamaah fil masjid. Orang yang melazimi salat jemaah di masjid, bukan orang yang tak salat, orang yang salat. Dan lebih dahsyat lagi, orang yang fasih, sedap bacaan Al-Qurannya, itu lagi mengelirukan. Kita boleh bayang, benda tu berlaku zaman sahabat pun sudah disebut sebagai kekeliruan, apatah lagi kalau berlaku zaman kita. Sebab zaman kita ni, kita kekurangan tokoh orang Islam, kekurangan orang-orang yang hebat. Hanya pada satu dua benda yang dia buat lebih pada orang lain ataupun kemah pada orang lain, dari segi pakaian dia, dari segi bercakap dia, dari segi bacaan Quran dia, dari segi pandai bercakapnya dia, itu sudah cukup untuk mengelirukan orang Islam zaman sekarang. Lalu diangkat orang ni sebagai tokoh, diangkat orang ni sebagai pemilik kepada ilmu-ilmu yang luas. Macam mana tuan-tuan tengok sehari dua ni bila mana orang bising tentang satu ajaran yang mulai menyerang Malaysia ni, iaitu hadi minallah. Okay. Benda ni, trend ajaran sesat ni, trend dia sama saja, iaitu membina kepercayaan orang peringkat awal. Walaupun seorang dua orang sudah cukup untuk mengangkat diri pengasas tu. Cerita-cerita pelik ataupun kefasihan bercakap, ataupun benda yang dia sampaikan tu orang tak bincang, walaupun benda tu tak perlu bincang, tapi dia pandai menggayakan isu tu sehingga orang nampak benda tu hebat. Ini tak pelik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila mana ada sebahagian penceramah yang sibuk bercakap tentang satu bab, nama dia ilmu eskatologi ni, ilmu konspirasi ni, duk kaji apa yang akan berlaku dalam masa dekat, apa yang akan berlaku
bila mana pertembungan politik dunia ni, ustaz-ustaz yang macam ni, yang memenuhi masjid-masjid dan surau, dia bercakap tak ada sangkut-sangkut, ada nada turun naik, lawak pun tak lebih sangat, tak kurang sangat, bercakap petah, baca ayat Quran pun tak bunyi yang ni memang boleh duduk di mata masyarakat. Sudah cukup. Untuk zaman sekarang dia dah cukup. Saya nak katanya ialah macam mana satu ajaran tu dia boleh attract satu community, sehingga community tu angkat orang. Sebab tu ada orang dia pelik macam mana hadi minallah, macam mana ayah pin, macam mana ajaran-ajaran sesat yang ada di Malaysia ni dia boleh ada, sebab dia bergerak melalui kelompok kecil dulu. Dia membina kepercayaan. Lepas pada dia bina kepercayaan, dia memberi level pada kelompok awal, level yang lebih pada kelompok kemudian. Contoh, bila mana satu orang tu dia menjadi murid awal, maka dia lebih istimewa berbanding murid yang kemudian. Jadi peranan yang orang kata apa, lapis pertama ni lah yang akan menyegarkan ajaran tu untuk sentiasa relevan dan dibawa. Yang ni lah yang akan bermati-matian akan mempertahankan ajaran ni, walaupun ajaran itu jelasnya tak masuk akal, jelasnya apa yang dia sebut tak penting. Sebab tu kita tengok bila mana penceramah tu dia hebat sikit, terus orang pergi gelaran-gelaran yang luar biasa, boleh bercakap benda-benda yang orang tak biasa bincang. Kod-kod rahsia yang ada pada duit $1 Amerika Syarikat, buat kuliah sampai sejam setengah kuliah bab tu. Esok keluar surat khabar, ni Zakir Naik Malaysia, terus tak ada apa-apa pun, hanya kerana benda tu. Dia boleh keluarkan 1-2 teori yang masih lagi tergantung betul ke tak betul. Maknanya bank di Amerika pun terkejut, dia boleh pecahkan semua rahsia dalam note $1 tu, yang mana bank pun tak terfikir apa rahsia dia sebalik tu, tapi dia boleh buat. Dan dia memenuhi semua tempat, dan akhirnya orang rasa hebat. Orang dah tinggalkan fiqh ibadat, orang dah tinggalkan pengajian sirah, orang dah tinggalkan pengajian faham Quran, orang nak dengar yang ni. Habis cakap bab note $1, pergi note RM1, RM10, RM50. Last sekali orang bayar dia RM500, dia pun ambil. Hari ni 500, esok 1000, akan datang 2000. Akhirnya itu yang jadi. Tak lebih daripada tu, melainkan membina pengaruh dan trust, kepercayaan orang. Sama lah juga dengan Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan ni, walaupun peringkat awal dengar semacam sahabat duk ada lagi. Maknanya dari segi pangkat, Abdullah bin Abbas confirm lebih baik daripada Ja'ad bin Dirham, tapi pengikut tetap akan backup. Dan kita pun melihat kepada banyak isu, kenapa orang ni boleh ikut aliran Jabariyah, kenapa tak ikut sahabat Nabi? Mungkin kerana faktor kawasan nak jumpa sahabat Nabi tu jauh. Kawasan yang mula-mula keluar ajaran tu jauh dengan kumpulan sahabat Nabi, pun boleh jadi juga. Itu antara faktor-faktor yang perlu diambil kira. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Dia kata Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata kepada golongan Jabariyah, ni ialah tabi'in yang berada di Basrah ketika itu. Basrah ni merujuk kepada satu tempat, satu negeri dalam negara Iraq hari ini. Kata Hasan Al-Basri, sebab Basrah ni ialah bandar yang moden pada waktu tu, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan qada dan qadarnya, maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Dan sesiapa meletakkan dosanya kepada Allah pun jadi kafir. Dia tak nak orang kata dia berdosa, tiba-tiba dia buat satu kaedah, pelaku dosa ni dia tak berdosa sebab dia sedang melakukan takdir Tuhan. Macam saya sebut tadi lah, poin dia ialah untuk mengeluarkan diri daripada cop pendosa. Nanti kalau dia punya pemimpin ni buat benda-benda yang jelas nas Quran kata salah, contoh dia punya pengetua dia punya pengasas dia ni berzina, dengan sebab fahaman tu dah ditanam, buat salah pun tak salah, buat dosa pun tak dosa, sebab yang menyebabkan orang tu berdosa ialah kerana Tuhan yang menyebabkan dia terjatuh dalam perlakuan tu. Jadi tidak ada buku dosa untuk dia. Tujuannya ialah untuk
membenarkan semua benda-benda yang berteraskan hawa nafsu dilakukan tanpa ada batasan dan tanpa undang-undang. Maknanya tak lagi berpayung dengan syariat. Okay. Kalau kita tengok fahaman Jabariyah ni, semua ayat Quran yang memberi maksud larangan tak valid dah. Bila mana Tuhan kata la taqrabuz zina, jangan dekati zina, tak valid. Sebab orang yang mendekati zina bukan dia nak mendekati, Tuhan yang mendekatkan dia ada hujah tu lah. Jadi menang selalu. Orang yang mencuri, saya tak nak curi, tapi entah macam mana desakan yang kuat, saya mencuri. Mahkamah pun boleh tutup, peguam pun boleh cari kerja lain, hakim pun boleh cari jawatan lain. Semua tak boleh pakai kalau pakai Jabariyah ni. Kalau pakai Jabariyah, semua tak boleh pakai. Okay. Selesai untuk Jabariyah. Okay. Kemudian kita pergi kepada Al-Jahmiyah. Daripada Jabariyah keluar Jahmiyah. Jahmiyah itu ialah pengikut kepada Jaham bin Safwan. Dia telah melahirkan kesesatan di satu kawasan nama dia Turmuz ataupun Tirmiz. Tempat lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang digelar dengan Tirmizi. Salah seorangnya ialah murid Imam Bukhari, iaitu Imam Tirmizi lah, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Dan beberapa lagi orang tokoh yang lahir di kawasan tu digelar dengan nama Tirmizi. Sebab Tirmizi ni ramai orang, ramai ulama nama Tirmizi. Cuma yang famousnya ialah murid Bukhari yang tulis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi itulah. Okay. Jadi Jaham bin Safwan dia tidak center di Iraq, dia pergi ke Turmuz. Turmuz hari ni kalau kita tengok dalam negara Iran. Dia duduk dalam wilayah Asfahan, duduk dalam negeri itulah, Turmuz ni ataupun Tirmiz, semua boleh baca. Di mana bukan sahaja dia menaburkan ajaran Jabariyah yang meletakkan dosa kepada Allah Azza wa Jal, tetapi juga menambah dengan beberapa kesesatan yang lain. Yang dia ambil pada guru dia Ja'ad bin Dirham, satu teori je, konsep dosa tidak ada. Okay. Sekarang ni tambah lagi beberapa, ada 6 penambahan yang dia buat. Yang pertama, menyatakan bahawa syurga dan neraka itu binasa kerana tiada sesuatu pun yang kekal abadi. Sebab dia orang guna konsep makhluk akan binasa, ada tarikh luput dia, ada expired date. Syurga, neraka, dua makhluk. Dua-dua makhluk ni walaupun Quran kata khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lama, tak, itu hanya majaz, itu hanya balarah, itu hanya sastra, itu hanya tashwiq. Tashwiq ni apa dia? Nak bagi orang suruh nak kepada benda tu. Tapi by reality hakikatnya dia makhluk yang juga akan menerima kebinasaan. Itu yang dia bawa, yang pertama. Sebab benda ni logik, make sense pada orang zaman tu dan juga zaman sekarang. Sebab semua benda selain Allah ni kita panggil makhluk. Dan kita pun selalu tahu makhluk ni dia ada tarikh luput dia. Makhluk ada kebinasaan. Okay. Tapi kalau orang yang belajar dalam akidah tahawiyah, untuk isu syurga neraka ni bab lain. Syurga neraka ni bab lain. Dan sebenarnya kalau kita tengok bukan setakat syurga neraka. Secara umumnya kita pun tak akan binasa, sebab kita akan membawa roh ni dan kita akan tinggal dalam syurga neraka ni. Yang binasa tu ialah makhluk-makhluk yang Tuhan sebut kebinasaan dia. Kalau makhluk tu Tuhan tak sebut kebinasaan, maka dia makhluk tapi dia tak terima kebinasaan. Antaranya lah syurga neraka. Dan juga roh kita. Yang binasa jasad. Jasad kita sekarang ni yang kita hidup ni, dia akan binasa. Masuk dalam kubur dia akan binasa. Bila mana satu orang tu dia jadi ahli syurga, jasad lain dia dapat, roh yang sama, jasad lain. Berdasarkan banyak hadis, Nabi kata ahli syurga tu dia punya bentuk tubuh badan menyerupai moyangnya Nabi Adam, maknanya 60 hasta. Jadi tuan-tuan yang tak berapa nak cukup inci ni, jangan bimbang, masuk syurga tinggi balik. Okay. Tapi masuk neraka lagi tinggi. Masuk neraka lagi tinggi daripada ahli syurga. Sebab dalam hadis Nabi kata ahli neraka giginya sebesar gunung Uhud. Gigi sebesar gunung Uhud, badan lagi besar lah. Sebab apa? Lagi besar badan, lagi banyak bahagian nak kena bakar tu. Dari segi saiz, ahli neraka lagi besar pada ahli syurga. Tapi besarnya ahli neraka bukan sebuah kebanggaan, sebuah kehinaan, sebuah kepenatan. Semakin besarlah
bahagian badan yang boleh dibakar, bahagian badan yang boleh diazab, dan semakin banyaklah rasa sakit yang akan dirasai. Itu poin dia. Maknanya jasad dia akan hancur, kita akan ditukar dengan jasad lain, cuma roh akan dibawa lah, roh akan dibawa. Jadi ada makhluk-makhluk yang menerima kebinasaan, ada makhluk-makhluk yang tak menerima kebinasaan. Itu konsep yang dia kena tahu. Tapi dia guna kaedah mudah, semua makhluk akan binasa, dia pakai kaedah umum tu saja, lalu dia keluarkan satu deklarasi mengatakan syurga neraka ni ialah benda yang akan binasa. Jadi ayat-ayat Quran tu dah tak valid sebab bercanggah dengan apa yang dia sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, gerak-geri ahli syurga dan ahli neraka itu berhenti kerana tiap-tiap yang bergerak itu akan berhenti. Tengok, kalau kita tengok trend ajaran sesat ni, dia suka bincang benda-benda yang orang tak boleh korek di dunia ni. Orang tak boleh buktikan sebab benda tu tak ada lagi. Macam mana nak tahu ahli syurga tu tak bergerak? Bukan tak bergerak, dia bergerak dan dia akan berhenti. Maknanya dia akan stop terima nikmat. Sampai satu keadaan dia duduk dalam syurga ni, nikmat tu akan berhenti. Sebab sifat makhluk ni dia ada berhenti, baru jalan balik. Dia boleh fikir benda ni, dia boleh cerita depan orang, tapi orang nak sahkan tak boleh. Sebab tak ada orang boleh jumpa Tuhan direct nak pergi tanya, dan tak ada orang boleh akses syurga dan neraka lagi sekarang. Jadi antara ciri-ciri ajaran sesat, dia akan sandarkan kepada benda-benda yang orang tak boleh akses. Sebab tu kalau tengok kelompok-kelompok ajaran sesat, bila mana dia nak menarafkan diri dia tu hebat, dia kata yang tarafkan saya ni hebat ialah syekh-syekh sekian. Tanya syekh tu siapa? Dah mati dah. Dah mati, payah cerita. Lepas tu macam mana boleh tahu yang kata syekh tu kata dia ni hebat? Masuklah mimpi, lagi payah cerita. Cerita tu jadi rumit sebab macam mana kita nak timbang nilai mimpi orang? Tak ada kaedah, tak ada alat lagi yang boleh akses mimpi orang, buat perbandingan dengan mimpi orang lain. Tak boleh. Dia akan sandar pada benda-benda yang dia tak boleh. Yang karut ni macam itulah kebiasaannya. Sebab tu saya sebut, orang kalau dia tu pembohong, dia temberang, dia akan buat kerja macam ni. Tuan-tuan tengok Tok Bomo, dukun, bila mana dia rasa dia nak supaya orang yang datang tu percaya pada dia, dia buat satu kenyataan. Sakit kamu ni disebabkan oleh jin sekian-sekian. Pertama, orang yang sakit tu, dia nak pergi jumpa jin tu kat mana? Tak boleh jumpa. Report polis tak layan. Buat satu report jin yang kacau, report tu mentah-mentah je kena tolak. Tak terima. Dan lebih dahsyat lagi, dia kata yang boleh akses jin tu dia je. Lagi susah kerja. Maknanya last sekali benda tu disandarkan pada benda yang kita tak boleh buat apa, kita tak boleh akses. Biasanya macam tu. Beza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama ahli hadis. Dia kata hadis ni riwayat pada orang sekian, orang tu hidup boleh pergi jumpa, kawan tu duk ada lagi. Yang kata perkataan ni ialah orang ni. Orang ni duk hidup, pergi tanya dia. Kalau dia dah meninggal, tanya anak dia. Anak dia ada catatan. Senang, kerja tu kita boleh pergi akses. Kita boleh pergi cek, benda tu ada, endorsementnya ada, dokumentasinya ada. Tapi bila cakap bab macam ni, dia agak sukar lah. Sebab benda ni orang tak sampai lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman itu ialah ma'rifah, dan kufur itu ialah jahil berkenaan Allah dan hakikat-hakikat Islam. Kalau begitu, maka orang-orang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh dianggap beriman. Macam saya sebut tadi, ajaran ni dia datang daripada Yahudi. Yahudi dia ada usaha untuk mensucikan kedudukan kumpulan dia di mata orang Islam, terutamanya orang Islam yang memang lack, kekurangan dalam ilmu-ilmu asas. Lalu dia kata beriman ni tak perlu syahadah, just tahu Nabi tu ada cukup lah. Yang mengakui Nabi Muhammad tu Nabi bukan hanya orang Islam, bangsa lain, agama lain pun mengakui. Tapi dia ada dua kelompok, mengakui dan syahadah. Sebab dalam lafaz dua kalimah syahadah tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena sebut yang tu. Yahudi, dia Nabi, tapi
taklah hebat sangat, Nabi lain hebat lagi. Dia ada konsep tu. Okey. Jadi bila mana nak salahkan Yahudi, tak boleh salahkan, sebab Yahudi masuk dalam takrif iman yang Jabariyah sebut ni. Poin dia apa? Poin dia ialah berlakunya pluralism. Agama lain pun okey. Agama lain pun tak ada masalah. Selagi mana dia mengakui konsep-konsep nubuwah, konsep-konsep risalah, maka dia okey. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kata kalamullah itu baharu bukan qadim. Sama macam Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan kalamullah itu, Quran itu ialah makhluk, bukannya kalamullah yang bersifat azali. Lebih kurang macam Mu'tazilah yang dah kita sebut sebelum ni. Poin yang kelima, tidak harus mengitlakkan sifat kepada Allah, harus mengitlakkannya kepada hamba. Ini isu falsafah sikit. Okay. Maknanya bila mana dia sebut perkataan ni, dia kata zat, sifat, af'al ni, perbahasan ni tak nak sebut. Dalam erti kata lain, tak ada bagi Tuhan. Cara fikir macam ni, kalau kita tengok memang Yahudi yang bawa. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi, peristiwa perjanjian Hudaibiyah tahun ke-5 Hijrah, orang Islam dah keluar sampai sepadan tanah haram, bukan nak perang, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji je. Tapi sampai berita bagi orang musyrikin Mekah ni seakan-akan macam Nabi ni nak perang. Cepat-cepat hantar wakil untuk berunding dengan Nabi. Suhail bin Amr ni dihantar untuk berunding dengan Nabi, buat perjanjian. Tahun ni tak boleh masuk, tahun depan boleh masuk. Balik dulu tahun ni. Pada waktu tu Nabi dah hantar Uthman bin Affan untuk pergi beritahu pada orang-orang Mekah, kami masuk bukan nak perang. Dalilnya senjata duduk dalam sarung, bawa saja sebagai langkah keselamatan. Tapi kalau kami nak perang, daripada Madinah lagi kami dah keluar kepada tulis Bismillahirrahmanirrahim, permulaan perjanjian tu. Suhail bin Amr kata, kami tak pernah kenal dengan Tuhan yang nama Ar-Rahman Ar-Rahim, nak tulis Bismikallahumma, cukup. Ideologi kata Tuhan ni tak ada nama, tak ada sifat, musyrikin dah ada dah pun. Musyrikin Mekah dah ada. Ambil dari mana? Ambil dari Yahudi. Dia nafikan semua Asmaul Husna ni. Okey. Sebab apa nafi? Kenapa kena nafi? Kenapa idea nafi ni ada? Sebab untuk melakukan berhala-berhala yang sudah diwujudkan sebagai perantaraan doa tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Al-Manah, Al-Lata, Al-Uzza. Al-Manah mai pada perkataan Al-Mannan, maksudnya yang memberi berbagai-bagai limpah kurnia. Sepatutnya tu nama Tuhan, Al-Mannan tu. Tapi dia distract, dia alih, dia simplify, dia tukar macam-macam, bagi pada berhala. Yang ni makhluk je ada, Tuhan tak ada. Itu maksud dia. Okey. Apa yang dibuat oleh Jabariyah ni tidak menyebabkan perbuatan musyrikin Mekah yang menyembah 3 berhala tu, Al-Manah, Al-Lata, Al-Uzza. Al-Uzza mai pada perkataan Al-Aziz. Kita belajar Asma' Husna, Al-Aziz ada, Al-Mannan ada. Okey. Okey. Menyebabkan Tuhan tak ada yang tu. Yang ni Tuhan dah bagi pada makhluk. Jadi kalau kamu nak benda-benda, direct pada ni dulu, benda ni akan bawa pada Tuhan. Okey. Jadi justifikasi daripada kenyataan ini apa dia? Penyembahan berhala okey-okey, tak ada masalah pun. Sebab kita telah memberi berhala tu kuasa-kuasa dan sifat-sifat Tuhan. Ekstrak daripada nama-nama Tuhan. Okey. Sebab tu bila mana perjanjian tu dibuat antara Suhail bin Amr dengan Nabi, disuruh buang. Dia kata, la na'rifuhu man huwa ar-Rahman wala ar-Rahim. Kami tak pernah kenal dengan Tuhan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kami tahu berhala ada nama macam tu. Tu poin dia. Dia nafikan Allah, Allah, tak payah tambah, tak payah kurang. Sedangkan yang menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim tu Tuhan sendiri melalui Quran. Dia sendiri sebut dia Ghafur, dia Rahim, dia Alim, dia Khabir, dia Zul Jalali wal Ikram. Dia sendiri yang sebut. Tuhan sendiri yang sebut. Inilah yang disebut sebagai penafian. Benda yang Tuhan sebut dia ada, kita nafi. Ini ialah bentuk-bentuk
ke arah kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sebut macam ni, kita ubah makna dia bagi ke lain, pun sama juga. Tak nafi perkataan tu wujud, tapi ubah pergi ke lain, pun sama. Dia panggil ta'til dalam kaedah dalam kaedah ilmu akidah ni. Okey, itu poin yang kelima. Bila mana dia kata Tuhan tak ada sifat, sifat tu akan diberi pada makhluk, pada hamba, maka hamba tu akan ada speciality yang berbeza mengikut kebolehan masing-masing. Okey. Yang keenam, menafikan ru'yatullah pada hari kiamat. Menafikan Allah itu berkeadaan yang hidup dan yang maha mengetahui, tetapi berkuasa mengadakan. Okey, poin dia satu je. Poin dia untuk yang keenam ni, menafikan boleh melihat Allah pada hari kiamat bagi ahli syurga. Dan ada sebahagian para ulama berkata ianya akan diberikan juga kepada ahli neraka, tapi Allah Ta'ala nampakkan wajah dia tu dalam keadaan kemurkaan, bukan keadaan kenikmatan. Ada hadis panjang riwayat Ahmad, Nabi kata ketika mana ahli syurga sedang menikmati nikmat-nikmat syurga yang berbagai-bagai, makan, minum, hidup berpasangan, buat apa saja benda yang dia nak buat, kullama tashtahi anfusukum, Tuhan kata setiap apa yang kamu nak, kamu akan dapat. Sehinggalah Tuhan buat pengumuman dalam hadis riwayat Ahmad tu, hari ini aku akan zahirkan kepadamu wajahku yang telah kamu sembah sekian lama di dunia dulu. Bila mana Tuhan zahirkan wajahnya, ahli-ahli syurga meninggalkan semua nikmatnya. Sebab nikmat paling besar ialah menatap wajah Tuhan. Tinggal semua. Yang tengah makan sedap pun tinggal, semua tinggal. Pasangan-pasangan bidadari semua tinggal. Sebab inilah Tuhan yang telah kita sembah sekian lama. Itu nikmat. Okay. Bagi kelompok ni, dia kata tak ada. Sebab apa? Sebab mereka menafikan jihah, menafikan adanya arah bagi Tuhan. Sebab bila mana Tuhan kata aku akan menzahirkan wajahku di hadapan, di belakang, di atas, di bawah, di belakang, di tepi, ni tak ada bagi Tuhan. Jadi perkataan tu tak kena. Mewujudkan arah bagi Tuhan tak kena. Ini sebenarnya kalau kita cerita, kalau nak cerita panjang lah, dia akan kena juga pada kelompok-kelompok yang kita duk beriman ni pun. Tapi malah cerita lagi. Kita cerita Jabariyah dulu. Okey. Cuma nak katanya ini ialah bahagian daripada cara fikir yang ada. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, kelompok-kelompok Qadariyah, kelompok-kelompok Jabariyah ni antaranya ialah At-Tabariyah, pengikut kepada Al-Husain bin Muhammadin Najjam, yang mana ajarannya dia ada tambah sikit daripada Jahan bin Safwan ni, iaitu bersama dengan golongan Mu'tazilah menafikan sifat ilmu, qudrat, iradat, hayah, samad dan basar yang ada pada Tuhan. Yang kedua, menafikan ru'yatullah pada hari kiamat, sama macam Jahmiyah. Yang ketiga, kalamullah itu apabila dibaca menjadi hak dan apabila ditulis menjadi jisim. Dia kata kalamullah bila mana dibaca dia menjadi kebenaran, tapi bila mana ianya ditulis dia menjadi jisim. Jisim, jirim, apa-apa semua ni yang tuan-tuan duk belajar dalam akidah tu daripada dulu, daripada kecil ni, okay, kita mungkin tak didedahkan apa maksud jisim, jirim sampai ke zaman sekarang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu saya belajar zaman sekolah menengah, kita duk belajar buku-buku akidah sifat 20 macam-macam, semua kita belajar akidah nasafiyah apa semua ni, apa nama ni, akidatul awam apa semua ni belajar. Okey. Guru akan terjemah jisim ni maksudnya ialah tubuh badan yang bersifat umum. Jirim ni ialah susunan-susunan dalam tubuh badan, susunan-susunan yang membentuk jisim tu. Okey. Itu takrif yang kita biasa dengar. Okey. Tapi sebenarnya bila mana baca buku-buku falsafah, buku-buku yang lebih besar lagi, di kalangan ahli falsafah mereka tidak sepakat makna jisim tu. Tak ada kesepakatan. Tak ada sepakat. Maknanya yang ni ikut kepala ni, yang ni ikut kepala ni. Dia beza dengan ilmu-ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam ni bila mana takrif sama je semua. Kalau ada beza pun beza sikit-sikit je. Takrif tu tak lagi jauh. Cuma biasanya bila mana sebut jisim, maksudnya ialah al-jasadul kathif, satu jasad yang boleh dipegang, itu maksud dia jisim. Itu yang banyak orang duk sebut. Tapi di sisi ahli falsafah ni bukan ahli falsafah yang doktor falsafah di Malaysia ni. Ahli falsafah ni zaman dulu, zaman Neoplatonism, Plato semua zaman-zaman dulu lah.
Itu ialah perkembangan Socrates sebenarnya, itu perkembangan ilmu falsafah. Sebab tu ilmu falsafah dia tidak ada satu marja'. Marja' ni maksudnya rujukan asal yang menjadi tonggak kepada perbahasan, tak ada. Macam kita mazhab Syafi'i, kita ada kitab-kitab tonggak dalam fiqh. Setiap mazhab ni dia ada kitab yang menjadi tonggak kepada mazhab. Macam kita orang Islam, tonggak utama kita Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis tu keluar perbincangan, perbahasan. Tapi untuk falsafah dia tak ada. Komunis pun ada buku Karl Marx tu. Komunis pun ada. Das Kapital tu daripada Karl Marx. Okay. Cuma nak katanya ialah dia tidak ada kata sepakat dalam isu ni. Yang keempat dia kata, iman itu tasdik. Sesiapa mengerjakan dosa besar mati dalam keadaan tidak bertaubat, dibalas di atas dosa itu dan wajib dikeluarkan daripada neraka. Pelaku dosa besar yang tak bertaubat, dosa-dosa besar ni termasuklah syirik dia kata. Tapi dia ada tasdik. Dia ada tasdik yang sikit saja, maka dia ada peluang untuk keluar daripada neraka. Ini ialah dakwaan. Sebab tu saya kata, dia buat dakwaan ni, siapa yang nak buat endorsement dakwaan ni? Tuhan dia yang boleh endorse pelaku dosa tu selepas tak lepas. Sebab tu saya kata, bila mana dia letak pada pihak yang kita tak boleh pergi akses, susah kerja kita. Nak pergi tanya malaikat tak jumpa kita. Nak pergi tanya Tuhan, tak cukup masa lagi. Tak sampai masa lagi. Okay. Jadi itulah cara untuk menyelamatkan amalan-amalan, anutan-anutan, ideologi-ideologi yang sesat ni, supaya orang tak pergi cari siapa rujukan dia. Dia sorok rujukan tu sejauh mungkin, ataupun dia sebut nama pihak yang boleh sahkan ajaran kita ni, orang ni. Cek punya cek. Orang ni dah mati dah pun. Duduk zaman jauh, tak boleh nak akses dah. Tambah kita zaman mutakhir ni lagi payah. Okey. Kemudian kelompok terakhir untuk mazhab Jabariyah ni ialah Ad-Darariyah ataupun Ad-Dirariyah, iaitu pengikut seorang yang bernama Dirar bin Amru. Di antara ajarannya ialah yang pertama, yang menjadi selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ijma' sahaja. Segala yang diambil daripada Rasulullah itu secara ahad tidak diterima. Pemikiran tolak hadis ahad. Hadis ahad dengan hadis mutawatir. Ini ialah isu yang berlaku dalam bab akidah cukup panjang sampai sekarang. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ramai, sehingga mustahil kita kata perawi itu berpakat untuk memalsukan maklumat tu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana orang tanya orang Malaysia, Perlis ni duduk kat mana? Duduk kat utara negara. Utara Semenanjung ni, Perlis paling utara. Tuan-tuan tanya orang negeri mana pun, melainkan orang yang tak berapa center otak dia tak tahulah duduk kat mana. Tapi umum, walaupun dia tak tahu arah mata angin utara, selatan, timur, barat, tapi sebut negeri-negeri utara dia nampak. Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang. Okay. Semua orang akan kata negeri ni negeri utara. Tak ada orang yang akan kata tak, Perlis ni sebenarnya dia duduk di pantai timur, tepi pantai. Tuan-tuan boleh percaya ke orang datang beritahu dekat tuan-tuan? Andailah orang luar negara ke mana-mana ke, orang bagi tahu dekat kita Perlis ni pantai timur. Pantai timur ni ada 4, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis satu lagi. Ni fakta. Orang tak boleh percaya. Dan kita rasa macam mustahil orang menipu dalam bab tu. Itu mutawatir. Kita bagi ruang, kita bagi laluan azan dulu, nanti kita sempurnakan sikit lagi.
Okey, tersambung balik tadi. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang mustahil perawi dia berpakat untuk melakukan kesilapan. Mustahil. Macam saya sebut tadi, bila mana orang sebut boleh orang nampak utara, ataupun contoh lebih mudah. Hari ni hari Khamis, esok Jumaat. Tiba-tiba ada orang beritahu dekat tuan-tuan, orang tu baik, elok, ahli masjid, orang yang saleh. Dia kata sebenarnya yang tepat selepas pada hari Khamis ni hari Ahad. Tak boleh. Dia baik, dia sembahyang tahajud 4 kali pun satu hari, walaupun malam sekali ya. Ada orang dia cerita karamah tok guru ni, dia boleh solat tahajud 4 kali satu hari. Kita pun tanya, sehari ni berapa kali malam dia? Malam ni sekali ya. Dia boleh solat tahajud 4 kali. Maknanya 4 kali malam berlaku dalam masa sehari. Cuma dia kata dia baik tak mana pun, bila mana dia bagi fakta yang macam tu, kita tak terima. Umumnya orang kata lepas pada hari Khamis ni hari Jumaat. Itu maksudnya hadis mutawatir. Hadis tu mustahil untuk berlaku penipuan dan pembohongan. Okay. Hadis ahad ni problem sikit. Hadis ahad ni orang yang kena ada sikit ilmu hadis. Kalau orang awam, diikutlah pada mana-mana ustaz, pada mana-mana ulama yang kata hadis tu sahih. Tu lah. Okay. Dan dalam himpunan hadis-hadis yang ada dalam khazanah umat Islam ni, antara mutawatir dengan ahad, ahad lagi banyak berbanding mutawatir. Mutawatir tu sikit. Okey. Jadi kelompok ni, kelompok yang kita sebut ad-dirariyah ni, dia kata hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir terima, ahad tak terima. Poin dia apa? Nak tolak sumber agama yang kedua, iaitu hadis. Tu je poin dia. Sebab tu kita tengok kebanyakan kelompok, hatta anti hadis di Malaysia ni ataupun Quraniyun ni, dia akan pergi serang dekat isu ni. Sebab apa dia kata hadis ahad ni banyak part, banyak sudut kita kena tengok. Dia nak petikai benda ni. Sebab apa? Satu, pengajian hadis di Malaysia ni dia slow berbanding pengajian fiqh. Tak ramai orang boleh faham seramai orang faham isu fiqh. Dia kurang. Okay. Jadi bila mana cerita pada orang awam, fakta-fakta yang umum yang bersifat boleh mengganggu gugat kekuatan ilmu hadis tu, orang boleh terima. Macam saya sebut tadi lah, pengaruh kepetahan, personality yang bagus mampu mengelabui orang. Benda tu. Sebab tu tengok pengkaji-pengkaji ni dia pergi tackle situ lah. Dia nak kata ilmu hadis ni sebenarnya susunan dia pun tak boleh nak trace bila. Jadi hadis-hadis ahad ni perlu dibuat penilaian balik. Maknanya hadis tu secara umumnya perlu dinilai. Sebab kalau kita tolak hadis ahad, 70% daripada hadis yang ada dalam khazanah orang Islam ni kita tolak. Kalau nak pakai mutawatir, sebenarnya ilmu yang ada dalam hadis ahad pun boleh diambil manfaat. Tu je poin dia. Semua tak sempat masa untuk kita cerita panjang. Cuma nak katanya idea ni diterima oleh banyak kelompok. Mu'tazilah pun ada sikit, sebahagian ahli falsafah pun ada, Batiniyah pun sama ambil idea ni, Jabariyah, lepas pada ni Qadariyah pun akan ambil benda-benda yang macam ni lah. Okay. Cuma saya nak katanya petikai hadis ni adalah salah satu cara untuk menguatkan ajaran sesat satu-satu kelompok tu. Petikai hadis Nabi. Petikai hadis Nabi, ilmu hadis ni pula ilmu yang payah, ilmu yang tak ramai orang pandai. Okay. Menyebabkan bila mana pertikaian tu berlaku, nak jawab balik tu ambil masa. Sebab dia bukan mudah. Dia bukan benda yang senang. Perlukan penelitian. Sebab ilmu hadis ni adalah ilmu yang paling crucial, paling teknikal untuk dibahaskan. Cuma kita kena tahu orang Islam ni, ulama Islam ni, dia ada satu kehebatan, penyimpanan data maklumat yang luar biasa. Tuan-tuan boleh bayang, hadis Nabi tak ada komputer, tak ada apa, boleh disimpan, boleh dihafal, boleh dijaga sampai sekarang. Tuan-tuan tengok data immigration, data custom, puspakon tu, kalau down sistem dia orang hancur. Okay. Tapi hadis di negara mana-mana ada kecenderungan dia orang. Ada orang yang hafal, ada orang yang ingat perawi satu-satu. Itu kelebihan ilmu riwayat Islam ni. Okay. Nanti kita akan tengok perbahasan daripada minggu akan datang. Kita akan masuk bab yang baru, iaitu Qadariyah. Maknanya kita dah selesai hari ini Jabariyah, Jahmiyah dan juga pecahan-pecahan bawah daripada Jabariyah dan Jahmiyah tu. Jadi setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.